Jadi sebegitu mudah lafaz subhanallah ataupun la ilaha illallah
kita yang boleh sebut semua ni kita rasa benda tu mudah je. Tak apalah kerana Allah Ta'ala izin, Allah Ta'ala kehendaki. Tapi sekian ramai manusia tak boleh nak sebut Subhanallah, tak boleh nak sebut Alhamdulillah. Walaupun ia dapat nikmat berkubur-kubur melimpah ruah lebih daripada orang lain, tapi tak boleh sekali pun nak kata Alhamdulillah. Kenapa kok? Kerana dia tak dapat taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi kita boleh semaja, boleh zikir dengan jumlah yang sebegitu banyak, boleh baca Quran. Kalulah bukan dengan izin dan kehendaki yang taufik Allah Taala, mana boleh. Itu yang kita kata la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita tak boleh ke satu. Tak boleh nak buat apa-apa, nak buat kebaikan untuk diri kita sendiri, kita tak boleh. Kebolehnya ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan izin, Tuhan kehendaki, benda susah kalau mana pun boleh jadi. Maksudnya segala kebaikan yang terbit daripada diri kita tak lain tak bukan ialah semata-mata minnatun min Allah, anugerah daripada Allah Ta'ala. Nama dia adalah at-taufiq. Mana Tuhan beri taufik kepada kita, maka minta taufik daripada Allah Ta'ala satu benda yang sangat mustahil. Bekalan taufik tak boleh putus daripada kita. Hidayah dan taufik ini merupakan bekalan yang mesti sapa semua kepada kita untuk menghidupkan rohi kita, untuk menghidupkan jasad ataupun jasmani kita. Tak payah, tak apa, tak dapat taufik hidayah. Untuk mendirikan pendirian tubuh badan hak zahir, tak dapat hidayah taufik pun tak ada satu. Untuk memastikan langsung yang kehidupan tubuh badan yang zahir, kita kena dapat segala keperluannya, makannya, minumannya, itu. Kalau terputus perkara ini, jadi terjadilah kehidupan jasmani itu. Sama dah juga kehidupan rohani atau rohani kita juga akan tergendala bila keperluannya tidak sampai. Mana terjadi? Apabila bekalan-bekalan yang mesti kena sama semua kepada roh kita ialah taufik dan juga hidayah. Yang ini putus lama mana pun oleh tak rasa, oleh tak kabar. Roh dia tu mampu surah tu makna dia tak tahu pun. Tapi kalau jasad kita, jasmani kita lupa sikit, sakit sikit pun kita bercaru atau nak berobat dia. Itu tak perlu diajari kerana kita boleh rasa sendiri. Roh kita sakit, kita tak reti dan kita tak boleh rasa, malaikat melalui suluhan ilmu Islam. Islam mari ajar kepada kita hal ni keadaan ataupun bangga ni. Roh kita ni ada makannya dia ada keperluan dia. Ilmu itu adalah makannya roh kita. Ibadat makannya roh kita. Untuk roh kita ni boleh mampu untuk hidup segar. Itu makna dia perlu kepada bekalan. Bekalan seolah-olahnya makan bekalan oksigen. Dia hidayah dan taufik untuk roh kita ni seolah-olah macam bekalan oksigen, tak boleh putus. Kita tak boleh nyawa, harus tak boleh nak nyawa seolah-olah itu. Jadi jangan kita ingat manakala kita sudah dapat hidayah taufik, bermakna kita akan dapat hidayah taufik bekalannya itu selama-lamanya tidur. Sebab itulah tidak pelik sekali. Orang yang molek-molek duduk di atas jalan hidayah taufik, tiba-tiba boleh rubah, boleh balik buat. Tak sah kata orang jahat mula-mula kemudian dia bertaubat jadi baik, lepas tu duduk tak lama dia jadi jahat semula. Ini maknanya orang yang baik bermula lagi hingga sampai kepada jadi ulama sekalipun boleh jadi kebalik buat. Bapa tu kerana terhentinya bekalan hidayah taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bapa boleh jadi terhenti. Ada sahabat-sahabat dia bekalan hidayah taufik
sapa kepada kita, tu ada sahabat dia. InsyaAllah lagi akan datang mana mahal kita dah lepas dia ni, dia akan sebut mana antaranya tokoh yang disebut-sebut ialah Bal'am ibnul Ba'urah. Zaman Nabi Musa alaihissalam, orang yang setara mana denggok ke langit, yang dia nampak ialah Arsyur Rahman, Ar-Rahman. Boleh nampak Arsyur Rahman terus. Langit berapa lapis semua nampak Arsyur Rahman. Tapi akhirnya apa jadi? Jadi kalau setara kita ni, kita nak rasa sedap hati, rasa selesa, jauh je tak. Apa jadi lagi tu? Kerana sampai suatu ketika hidayah taufiknya terhenti. Apa tadi ada sahabat-sahabat dia, bukan sengaja Tuhan nanti ketidur. Maknanya betul dah salah balik kita, bukan balik Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang tak kena. Bukan saja-saja Tuhan balik. Dia sudah sampai kepada mereka Alhamdulillah belum selamat lagi. Yang garanti selamat ialah Nabi Rasul. Lain daripada Nabi Rasul, jangan berasa sedap hati. Dan kita rasa selesa kerana kita sudah melaksanakan mudawamat dengan masjid, dengan majlis ilmu, dengan semaya Jumaat. Lalu kita kata pasti kita ni dah tidak melencong tu kita merasa dia panggil at-tazyinu minasyaitan. Syaitan mari menghiaskan dalam hati kita merasa kita ni tak akan rubah dah, kita ni tak akan belok dah, kita ni tak akan tersasar dah. Ayok rasa itu dengan sebab tu kita pun tidak ambil langkah-langkah berjaga-jaga dan tidak ingat. Bila kita tak ingat, tidak ambil langkah berjaga-jaga, musuh kita sentiasa cari peluang, kita peluang untuk memakai kita. Ialah syaitan. Dan diri kita sendiri kita cari sekali ialah nafsu yang masih lagi orang panggil dipengaruhi dengan pengaruh kejahatan lebih banyak daripada kebaikan. Jadi maknanya dengan keadaan ini sepatutnya kita tak boleh rasa selesa. Jadi apa-apapun kita boleh buat kebaikan yang paling kecil sekalipun, itu semuanya terhenti di atas hidayah dan taufik Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mendapat bekal taufik satu hal yang sangat-sangat terdesak, tak boleh hidup. Itu yang perlu kita diri, yang perlu kita takut untuk diri kita, anak-anak kita, siapa-siapa saja orang yang ada kaitan ini. Masalah keperluan jasmani tak perlu kita diri, karena itu masuk dalam jaminan Allah Subhanahu Wa Taala. Masalah rezeki jasmani, waktu pula yang kita duduk bergaduh, duduk bimbang, duduk risau. Anak tak dapat kerja kita bimbang, macam-macam. Kita habis kita bimbang anak pula, habis anak dapat kerja semua mana cucu pula. Padahalnya itu kita belajar dari rezeki, jaminan Allah Taala, akuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sampai mereka Allah Ta'ala bersumpah Ma'uri manusia itu percaya hati tentang jaminan dan apa daripadanya dalam rezeki jasmani. Rezeki jasmani itu dia jamin. Dengan sebab itu orang kafir sekuat sekali mana lawa atau lawa Islam pun dia tetap akan dapat rezeki jasmani. Hak dia tak jaminnya ialah rezeki rohani. Kemudian rezeki rohani termasuklah hidayah dan taufik. Jadi kita penuh daripada Allah Ta'ala 3 perkara. Yang pertama taufik, dan 3 perkara yang sentiasa diminta disebut-sebut dalam doa Allah soleh. Mereka mengutamakan ini. Yang pertama, Allahumma wafiqna li ta'atika. Ya Allah, ya Tuhanku, taufikkan kami bagi mentaati Engkau, mentaati perintah Engkau. Yang diminta-minta diulang-ulangi minta dengan Allah Ta'ala ialah minta taufik. Itu yang pertama. Yang kedua ialah wa tammin taqsirana, sempurnakan kekurangan kita di dalam melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Dalam kita melakukan ketaatan, kita semaya banyak kekurangan, kecederaan, kecacatan. Jadi apa yang kita nak daripada Allah Ta'ala ialah apa dia? Yakni tahsinu ibadah, husnu ibadatik,
Allahumma a'inni ala dzikrika wa husni ibadatik. Ya Allah ya Tuhan, tolonglah aku di atas boleh buat ibadat kepadamu, mana zikrika, mana sebutmu, mana buat ibadat, dan husni ibadatik, comel buat ibadat kepadamu, yakni sempurna. Jadi tolonglah yang pertama dapat taufik dua, yang kedua taufik juga sebenarnya, yakni menyempurnakan ibadat. Kalau kita dapat melaksanakan ibadat dengan keadaan sempurna, comel. Sama juga dengan produk-produk yang kita nak pasarkan kepada manusia. Kalau kita nak produk yang berkualiti, barulah kita akan mendapat harga yang paling lumayan. Sama lah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak Allah Taala balas kita dengan harga yang paling tinggi sekali. Ialah kita kena sediakan produk-produk yang paling berkualiti untuk kita jual kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau begitu kita minta dengan Allah wa tamin tafsirana. Tamin makna sempurnakan tafsir kecuaian kami di dalam pelaksanaan ibadat kami dan pelaksanaan ketaatan kami adanya berlaku kekurangan-kekurangan, kecuaian-kecuaian, kecederaan, kecacatan pada amal ibadat kami, lalu kami tidak mampu untuk menyempurnakannya, melainkan kalau Engkau lah ya Allah yang menyempurnakan. Dan yang ketiga adalah al-qabul min Allah. Apa yang kita nak pemuncak dianya tak lain tak bukan ialah wa taqabbal minna, mana tolonglah Tuhan terima amal kami, terima kami sebagai hamba-Mu. Tiga perkara ni sepatutnya menjadi keutamaan kita mengulang-ulangi meminta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini kalau tak minta pun Tuhan dah gantikan. Mana kali kamu bertakwa kepada Allah Ta'ala, kamu akan dapat tiga perkara yang besar. Maka itulah kata mu'alif kita saat ini, dia kata dan telah memuliakan dengan dia, telah memuliakan Allah Ta'ala dengan dia, dengan tiga perkara saat ini. Allah Ta'ala nak memuliakan kita, hamba dia, Allah Ta'ala beri perkara ni, beri kekayaan, sihat tubuh badan, itu tak jadi mulia lagi. Kalau sihat tubuh badan tapi bukan buat ibadat saja, mana tahu ibadat apa mulia ni? Tak mulia. Kalau nak duduk saja tak payah sihat, sakit pun boleh nak duduk saja. Nak sihat tu kerana kita nak melaksanakan tugasan yang telah ditugaskan kepada kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Manakala kaya tapi maknanya benda tu kita belajar ikut cerita dan tidak ada manfaat kepada akhirat kita, tak payah buat sia saja. Jadi maknanya semua tu terhenti di atas penerimaan Allah Subhanahu Wa Taala. Al-qabul min Allah, itu target kita, sasaran kita. Bagi keseluruhan kita ni semuanya dia menuju kepada makna itu. Itu al-qabul min Allah, kita diterima atau tidak oleh Allah Taala sebagai hamba dia. Beriktiraf pada kita ni sebagai hamba dia. Ataupun kita mari atas dunia ni mari mengalami asal kejadian kita ialah roh saja-saja. Ya Allah Ta'ala jadikan, dan Allah Ta'ala pernah mengambil misal perjanjian dengan manusia dalam bentuk arwah, dalam bentuk roh yang disebut ada alam turiah ataupun alam al-amri ataupun alam waib, ataupun mengikut istilah-istilah dalam tasawuf. Dan sekarang Allah Ta'ala hantar kita kepada alam ajsah, alam dunia, mengikut pergiliran masing-masing. Yakni kita dilahirkan di dunia. Oleh ini zahir pada tahun sekian. Apa tujuan? Ada tugas, ada tanggungjawab dan amanah yang perlu kita laksanakan. Tiba-tiba kita mari ke sini, kita duduk mengaku ikut sidang, mana mungkin buat tugasnya hukum suruh kita kok ke mana pun kena klik semua dah tu. Tak apalah anak dia buat dia buat kerana hidup dia merantau aku kena malu kelompok kepada orang kampung, dia tak payah balik ke kampung. Tak payah balik, tak boleh dah boleh orang panggil, boleh teh nak jajak pergi tempat lain. Wah kita, dah kita mari mengaku atas dunia, tak kena malu betul tak kena balas betul kita tak sebalik betul wah masih balik lagi ke mana? Tak ada pilihan yang lain, tak ada jalan yang lain, melainkan kok mana pun sama ada kita ni orang panggil juru ataupun khendak, kita kena balik kepada Tuhan. Sama ada kita balik ni dengan keadaan kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Taala ataupun dalam keadaan kita kena murih, kena malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pilihannya, maknanya Allah Taala sendiri dan Rasulullah sendiri maknanya dah menyatakan, para ulama menjelaskan pilihannya kita boleh, mana kita diberi pilihan ikhtiar, diberi peluang untuk memilih yang mana. Kita serah diri kita kepada Allah Taala di mana di atas dunia. Apa makna serah diri? Yakni kita sanggup mentaati apa sahaja perintah Allah Taala pun nama dia, serah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala jiwa dan raga. Kita serah diri kepada Allah Taala di atas dunia. Akhirat kelak kita akan dimuliakan oleh Allah Taala dengan janji-janji balasan dengan sebab perbuatan kita yang baik itu. Ataupun kita tidak menyerah diri semasa dunia. Dari mana tidak menyerah diri? Lagi buat cerita, buat surah dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirat kelak orang-orang yang semacam ini dia terpaksa menyerah diri kepada hukuman Allah Taala. Nak lari tak boleh, nak mengelak tak boleh, terpaksa kena serah diri kepada hukuman Allah Taala dengan keadaan dia dihinakan dengan sebab dihukum dengan hukuman itu. Jadi terpulihlah kepada kita. Kita nak kemuliaan di sisi Allah Taala di akhirat kelak ataupun kehinaan. Itu bergantung. Kalau panggil di sinilah kita boleh pilih. Kalau panggil cawak-cawak pattern kehidupan akhirat yang Nabi itu ajar semua kepada sahabat-sahabat, la aisha illa aishul akhirah. Tidak ada kehidupan yang sebenar melainkan kehidupan akhirat. Kalau sakit semati, sakit akhirat. Sedap semati, sedap akhirat. Sakit atas dunia sebenarnya sakit sangat ya. Dengan sebab itu kalau kita terpaksa sakit, susah sedikit di atas dunia, tapi dapat sedap semati di akhirat kelak, itu tak ada apa. Tapi orang tak boleh bersabar, tak boleh teh hati dengan apa yang sudah ada sekarang. Maksudnya dengan keseronokan yang sudah ada sekarang atas dunia, kok royak akhirat, royak yono berdoa, dia tak yakin. Dia tak yakin sekarang. Karena tak ada kalau panggil tindakan terhadap benda itu. Yang kita bertindak melakukan amal soleh ialah kerana yakin. Na'mal salihan, farji'na na'mal salihan inna mungkinun. Itu cerita orang yang sudah bisa sampai di sana hadapan Allah Taala, nakisur usihim 'inda rabbihim. Nakisur usihim maknanya tunduk tak kena pada tak boleh nak tengok kepada Allah Taala dengan keadaan rasa gitu lalu menyeru kepada Allah Taala supaya Allah Taala merayu kepada Allah Taala, Allah Taala hantar balik ke dunia. Tujuan na'mal salihan, apa amal soleh. Apa nama amal soleh? Inna mungkinun, kerana sesungguhnya kami yakin. Maksud siapa dia yang tak boleh yakin di akhirat kelak kalau dah nampak sendiri, tengok sendiri, rasa sendiri, dengar sendiri. Tak ada seorang yang tak yakin bila sampai akhirat kelak. Tapi yakin di sana di muslim pun Tuhan tak bayar. Kita yakin di sini di atas dunia Allah Taala akan bayar kita dengan syurga-Nya. Yang Allah panggil tak ada bandingnya dengan kenikmatan yang pernah ada di atas dunia ni. Mana harga yang Tuhan bayar terlalu mahal. Kalau kita boleh yakin, itu dia paling imtihan yang paling besar, ujian yang paling besar sekali yang Allah Taala berikan kepada kita mana hamba-hamba Dia. Jadi sekali tiga perkara kita nak dia kata telah memuliakan dia bagi orang yang muttaqin, orang yang bertakwa, meminta ia atau tiada ia meminta. Kalau soal itu orang yang bertakwa, dia minta atau tak minta, Tuhan tetap beri. Contohnya kita ambil ayat 1005. Wa ayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Taala, Allah Taala jadikan akan beri baginya makhraja, jalan keluar daripada segala permasalahan yang hadir hadapi di atas dunia. Kita hidup ni maknanya memang tak boleh lari daripada masalah-masalah. Tapi kalau dah masalah ini ada jalan keluarnya, itu tidak menjadi masalah lagi. Selagi kita tak dapat menyelesaikan suatu masalah yang kita hadapi, selama itulah kita duduk serabu, rasa tidak lega. Boleh keluar daripada masalah kita akan rasa sangat itu. Umpama kita nak belok nak kecil, selagi tak boleh nak belok, tak boleh nak kecil, selagi itulah rasa pakai rasa orang nak kecil dengan kita pun kita tak boleh nak kaya. Tapi setelah kita Allah hajat dan menunaikan hajat itu, kita
kita kira sesangat itu. Begitulah kita menghadapi kesulitan masalah dalam kehidupan kita macam-macam. Masalah keluarga, anak-anak, masalah dengan saya, masalah tempat itu. Semua itu dijadikan oleh Allah Taala kepada orang yang bertakwa, dia akan dapat al-makhraj. Mana dia akan dapat jalan keluar, dan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dia akan diberi rezeki oleh Allah Taala dengan rezeki yang halal, dan dia diberkati oleh Allah Taala dengan hidup Allah panggil dapat dijangkau-jangkaukan. Maksudnya dengan jumlah yang banyak. Jadi ini dijanjikan kepada orang bertakwa. Dia minta atau dia tak minta lagi itu, Tuhan tetap beri. Jadi yang kita nak usaha sambil kita meminta atau berdoa ialah takwa. Kalau kita sudah bersifat dengan sifat takwa, kita minta atau tak minta, Tuhan tetap beri sebagaimana janji dia. Dengan sebab itu ada kalangan Allah SWT dulu, mana dia kuat berdoa. Anak tu yang mau kerana yang diusahakan ialah dia banyak melakukan usaha-usaha untuk memastikan kesempurnaan takwa. Jadi dengan secara otomatiknya, walaupun dia tak betul dah Allah Taala ada janji yang sangat hebat dengan berbagai amal takwa ini. Mana bila kita melaksanakan amal takwa ini, dengan secara otomatiknya janji Allah Taala itu akan kita dapat. Jadi sama ada ini cara Allah Taala memuliakan hamba-hamba dia. Orang yang bertakwa minta atau tak minta, tiga perkara besar ni Allah Taala tetap akan beri. Minta sama terlebih tak minta pun Tuhan beri juga. Sebab kerana Allah Taala nak memuliakan mereka yang berusaha dengan gigih untuk menjadi orang muttaqin. Tapi bagi orang yang tidak bertakwa kepada Allah Taala, tak minta sama terlebih tak beri. Minta pun kadang-kadang tak beri juga. Ada dipanggil ada halangi-halangi. Mana kerana kita ni tak bertakwa kepada Allah Taala, insya-Allah takwa sekarang ini kita tak cara lagi apa makna dia, takrif dia, bagaimana cara sekarang ini tak terbayar lagi. Sekarang nak mengambil, nak promosi tentang panggil takwa. Di mana kedudukannya? Apa yang kita akan dapat? Natijah daripada takwa ni jauh dia. Mana wala akibatul muttaqin, akibat yang terpuji itu ialah hanya bagi orang yang bertakwa sahaja. Itu janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bertakwa, Allah Taala memuliakan mereka. Mereka meminta ataupun tidak meminta, Allah Taala tetap akan beri. Apakah perkara yang telah dijanjikan sebagaimana yang disebut sini? Yang tiga perkara sini. Maka lazimkan olehmu, kalau begitu lazimkan olehmu dengan takwa jika kamu berkehendak akan ibadah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kerana kalau kita tak bertakwa, kita tak akan dapat taufik seterusnya. Dan kalau kita dapat melakukan ibadah kita terjadi sempurna dan kita tidak mendapat al-qabul min Allah, diterima ibadah kita di sisi Allah. Inna ma yataqabbalu minal muttaqin. Hanya saja Allah Taala terima amal ibadah ataupun amal Islam hanya daripada orang-orang yang bertakwa. Kalau Allah Taala tak terima amal itu, aku siapa dia yang boleh terima dan akhir kata boleh memberi ganjaran balasan kepada amal kita? Tak ada. Selain daripada Allah Taala sahaja yang karena orang lain di sini kita boleh kata orang itu banyak harta, ada itu ini, kita sendiri pun kita boleh gila. Kita ada tanah, ada rumah, ada kereta tu. Tapi bila sampai akhirat kelak, barulah kita tahu bahasanya kita ni tidak memiliki apa-apa pun. Hingga tubuh badan kita sendiri pun bukan memiliki itu. Yang memiliki sebenarnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ni tidak ada apa-apa, fakir syekh la yu'tihi. Orang yang tidak ada sesuatu, dia tak dapat nak memberi sesuatu kepada orang lain. Jadi di akhirat kelak, siapa dia yang nak bayar, nak ada, nak beri ganjaran terhadap amal kita. Orang lain tak ada, betul hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang memiliki segala perkara. Jadi kalau Allah Taala saja yang tak terima amal kita, bermakna amal kita itu semuanya sia-sia saja. Kalau Allah Taala saja yang sudah reject, menolak amalan kita, tak terima amalan kita, tak ada lagi boleh buat cara bagi jual barang-barang reject, tak ada. Kata dunia tak apa. Ini memberi peluang, boleh buka peluang untuk orang lain pun nak menego barang-barang reject. Tapi di akhirat itu dia tu reject, tolak, tak terima, bermakna benda tu sia-sia saja. Walaupun kita beramal banyak mana sekalipun,
Kalau tidak ada penerimaan daripada Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala hanya terima daripada orang yang bertakwa sahaja, jadi semua amalan kita tu akan jadi sia-sia. Walhamdulillah. Jadi kalau kita ni nak buat ibadat, orang yang berkehendak akan ibadat bagi Allah Ta'ala, tak dapat tidak kena lazimkan sifat takwa. Kalau tak ada takwa, bermaknanya sia-sia saja. Tetapi jika kamu kehendak akan bahagia dunia dan akhirat, usahakan akan dia seboleh-boleh asalnya telah sebenarnya. Orang yang berkata maknanya kita boleh usaha untuk bahagian dunia, untuk bahagian akhirat. Sebenarnya telah sebenarlah orang yang berkata sekira-kira kata dengan terlebih benar perkataan. Apa dia kata? Ini makna perkataan ini dalam bentuk syair. Dia kata barang siapa takut akan Allah, maka demikianlah yang menghalaukan kepadanya. Yang menghalaukan kepadanya maksud yang membawa dia kepada taat kepada Allah Ta'ala. Makna siapa dia yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sifat takut kepada Allah Ta'ala adalah yang menghalau, maksud yang mendesak, yang membawa diri dia untuk melakukan ketaatan kepada perintah Allah dan menjauhi segala larangan. Perniagaan yang sangat labuhnya, itu makna apa dia? Takwa. Dan kata yang lain pula, dia kata barang siapa mengenal Allah, maka tiada mengkayakan dia perkenal bagi Allah Ta'ala. Siapa dia yang sudah mengenali Allah Ta'ala, maka makrifat dia, pengenalan dia itu tidak terkaya, maksudnya tak cukup, tak kenal, tak kenyang. Nak kenal lagi, nak kenal lagi, nak kenal lagi. Pengenalan kita akan Allah Ta'ala ni dia tak tersakat. Maksudnya sekali kita ni mengenal Allah Ta'ala dan kita kena sentiasa berusaha untuk menambahkan pengenalan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita akan jadi orang yang semakin kenal, semakin kenal, semakin kenal Allah Ta'ala tu dengan tidak ada sakat. Jadi kalau sedikit pengenalan kita terhadap Allah Ta'ala, kita akan sedikit takut, sedikit malu, sedikit rindu, mana sedikit cinta kepada Allah Ta'ala. Kalau banyak lah. Jadi sedikit takwa itu maknanya dia bermula dengan ma'rifatullah, mengenal Allah Ta'ala, dia diri kepada iman. Daripada inilah akan berlaku takwa kita terus. Kalau malu, cuma malu. Jadi orang yang kenal Allah Ta'ala, pengenalan dia itu tidak cukup, tidak mengkayakan dia pengenal bagi Allah Ta'ala. Maka demikianlah orang yang celakanya apa yang berbuat oleh Abu dengan ketinggian kayu. Maksudnya ketinggian kayu dengan harta benda dunia. Apa manfaat dia? Apa bagi kebaikannya? Melainkan dengan sifat takwa. Bermula ketinggian itu tiap-tiap ketinggian bagi orang yang muttaqin. Jadi ketinggian, tinggi kedudukan di sisi Allah Ta'ala itu ialah milik orang yang bertakwa. Dan menurut setengah daripada mereka itu akan setengah kubur. Tiada bekal yang lain daripada takwa ini. Beberapa panggil nukilan daripada perkataan-perkataan untuk menunjukkan besarnya perhatian Allah Subhanahu itu terhadap amal takwa ini. Perhatian mereka untuk usaha mereka untuk mentarbiah, untuk melatih diri untuk menjadi orang bertakwa, kerana dengan takwa inilah kita akan berpuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan Allah Taala redha dan terima kita. Kalau tidak, kita akan dihalau, dijeruh, dimungkir, dimalu, dan akhirnya dibalas dengan balasan yang menghinakan. Kita beradu pada kata dan menyurat setengah daripada mereka itu atas tengah kubur ila akhirullah subhanahu wa ta'ala a'lamu bisawab. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-'ilma khaifin wa inabatal mukhbitin wa syukras sabin wa tawbatas siddiqin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam.
sambil ke